Kategori pertandingan adalah peringkat sekolah menengah. Okey, dan yang kedua adalah tajuk inovasi kami iaitu homeostasis clock. Okey, jam homeostasis. Okey, ini adalah sinopsis untuk projek inovasi ini. Okey, mengapa perlunya inovasi? Inovasi merupakan satu cara atau kaedah bagi menghasilkan suatu bahan atau teknik yang lebih baik melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Maka dengan tercetusnya idea-idea kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran ini akan dapat membantu tahap kefahaman murid-murid dalam sesuatu mata pelajaran. Okey, jadi sekarang ni adalah melibatkan mata pelajaran sains. Okey. Maka ianya akan membantu tahap kefahaman murid-murid terutamanya tingkatan 1 dalam subjek sains. Dan ianya adalah merujuk kepada tajuk homeostasis. Okey, salah satu topik yang ada dalam silibus sains tingkatan 1. Jadi inovasi yang dihasilkan ini tercetus daripada pemerhatian terhadap kefahaman murid tingkatan 1 dalam memahami tajuk homeostasis. Bagi memudahkan lagi kefahaman mereka, maka terhasillah homeostasis clock ini. Di mana murid akan mendapat gambaran yang lebih jelas bagaimana homeostasis berlaku dalam badan manusia. Dan penggunaan homeostasis clock bukan sahaja menarik minat murid-murid, bahkan ianya memberi informasi yang ringkas dan padat dalam memahami homeostasis dalam badan manusia. Ini adalah objektif kepada projek ataupun produk inovasi. Objektif terbahagi kepada dua. Yang pertama objektif umum dan satu lagi adalah objektif khusus. Objektif umum, bahan inovasi yang digunakan dapat menambah kefahaman murid tingkatan 1 dalam tajuk homeostasis, meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran sains, meningkatkan kemahiran guru dalam PDPC, penglibatan pelajar yang lebih proaktif dan komunikasi dua hala antara guru dan murid akan sentiasa berlaku. Manakala objektif khusus pula, ianya membantu murid memahami dan menguasai subtopik homeostasis dalam benda hidup, membantu murid berani dalam berkomunikasi dan aktif semasa proses pembelajaran berlaku. Ini adalah objektif produk inovasi. Ini kumpulan sasaran kita seperti yang dah dinyatakan tadi, ianya disasarkan kepada murid tingkatan 1. Kerana tajuk homeostasis adalah dalam silibus sains tingkatan 1 KSSM. Latar belakang produk inovasi ini, di mana murid sering kali merungut dan tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan homeostasis. Mereka menyatakan mereka tak faham apa itu homeostasis, mereka tak dapat berkomunikasi dengan jelas tentang proses pengawal aturan homeostasis di dalam badan, terutamanya di dalam badan manusia. Kebanyakan murid dia ambil langkah mudah dengan menghafal sahaja proses tersebut. Tapi ianya tidak sesuai kepada murid-murid yang mudah lupa kerana mereka mempunyai daya serap yang rendah. Dan tak dinafikan juga, peralatan teknologi dan kemudahan internet dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Tetapi, bagi sekolah-sekolah yang kekurangan kemudahan, contohnya sekolah-sekolah di luar bandar ataupun di pedalaman, mereka mengalami kekangan yang besar apabila melibatkan penggunaan teknologi ataupun kemudahan internet. Oleh itu, pelaksanaan projek inovasi homeostasis clock ini akan mampu meningkatkan kualiti dan keberkesanan guru dalam mengajar tajuk ini.
Yang ketujuh, isu atau masalah yang ditangani oleh inovasi. Okey, yang pertama, idea penghasilan inovasi ini sudah pasti tercetus dari penelitian masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya subjek sains. Salah satu masalah yang dihadapi adalah berpunca daripada buku teks yang merupakan rujukan utama guru untuk menyampaikan pengajaran. Hal ini kenapa? Sebab buku teks dapat dilihat kebanyakan maklumat disusun dalam bentuk ayat dan gambar rajah. Hal ini memberi impak negatif kepada murid, sebagai contoh mengundang rasa malas dan kekeliruan terhadap maksud teks tersebut. Okey, kemudian isu atau masalah yang ketiga, dengan menggunakan hemostasis clock ini, ianya menggunakan poin yang ringkas dan berpusatkan pelajar. Dengan warnanya, warnanya yang boleh menarik minat murid, yang menggunakan campuran warna-warna panas dan warna-warna sejuk. Dan ini akan merangsang minat dan perhatian murid. Hal ini kerana warna merupakan elemen penting dalam pengembangan multimedia pengajaran. Penggunaan warna yang sesuai dalam pengajaran dapat membangkitkan motivasi, perasaan, perhatian dan kesediaan murid untuk belajar. Selain itu juga, bentuk persembahan buku teks agak kurang membantu dari segi membuat imajinasi. Dan sesuatu perkara yang tidak dapat ditunjukkan secara zahir. Maka dengan hemostasis clock ini, murid dapat membayangkan proses hemostasis yang berlaku di dalam badan. Ini adalah huraian inovasi kami. Bahannya sangat ringkas. Mounting board hanya satu keping sahaja. Skru dan nut satu set. Dan kertas A4 yang hanya memerlukan 2 helai sahaja. Jadi bagaimana ianya digunakan? Cara inovasi ini digunakan. Yang pertama, guru menerangkan standard kandungan pembelajaran. Guru membahagikan kelas kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan kad yang mempunyai maklumat tentang pusat kawalan dan mekanisme pembetulan. Contohnya otak mengesan, berasa dahaga, minum, kencing, berpeluh, salur darah mengecut, menggigil dan sebagainya. Dan yang kedua, guru akan minta murid secara sukarela ke hadapan mengambil kad. Contohnya kad air dalam badan. Dan meletakkan pada jarum hemostasis clock dan menggerakkan jarum tersebut hingga menunjukkan arah pusat kawalan. Yang ketiga, guru minta murid lain untuk menunjukkan kad maklumat tentang apakah yang berlaku di pusat kawalan. Markah akan dicatat bagi kumpulan yang menunjukkan kad maklumat pusat kawalan dengan betul. Yang keempat, murid akan menggerakkan lagi jarum ke arah mekanisme pembetulan. Satu jarum menunjukkan mekanisme pembetulan bagi meningkat dan satu lagi jarum menunjukkan mekanisme pembetulan bagi menurun. Guru akan minta murid yang memegang kad maklumat mekanisme pembetulan yang meningkat tadi untuk berdiri dan membaca maklumat yang terdapat pada kad. Seterusnya, guru akan minta lagi kumpulan yang menunjukkan maklumat mekanisme pembetulan menurun dan membaca maklumat tersebut. Setiap maklumat yang ditunjukkan dengan betul oleh kumpulan akan diberi markah. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, guru boleh membuat pusingan seterusnya dengan menukarkan kad pada jarum kepada kad suhu. Maksudnya melibatkan mekanisme pengawal aturan suhu di dalam badan pula. Bukan hanya merujuk kepada kandungan air. Jadi ini adalah kos menghasilkan inovasi. Semuanya berjumlah RM11.40. Mounting board RM11. Skru dan nut RM30. Kertas A4 2 helai RM10. So, jumlah keseluruhan adalah RM11.40. Ini adalah keberkesanan inovasi kepada pengajaran dan pembelajaran. Kami telah membuat
Perbandingan bagi dua ujian iaitu pra-ujian topikal sebelum inovasi ini dijalankan, dan satu lagi adalah pasca ujian topikal selepas program inovasi ini dilaksanakan. Ini adalah keputusan dia, dan kita nampak pasca ujian mengalami banyak peningkatan daripada pra-ujian. Dan kebanyakannya peningkatan adalah melebihi daripada 10 markah. Ianya diuji ke atas 10 orang pelajar. 10 orang pelajar yang berbeza, berlainan jantina. Dan kesemuanya mengalami peningkatan pada pasca ujian. Jadi di sini kita akan nampak guru subjek tingkatan 1 yang mengajar sains kebanyakan menyatakan bahawa kebanyakan murid yang menjalani program inovasi ini telah menunjukkan peningkatan dalam pasca ujian topikal homeostasis. Bukan sahaja peningkatan markah ujian, mereka juga memperlihatkan sikap yang lebih positif, contohnya memberi respon dan menunjukkan minat dalam topik tersebut. Jadi ini membuktikan bahawa produk PDPC inovasi ini bukan sahaja telah meningkatkan prestasi murid dalam akademik, tetapi mampu mengubah sikap dan minat murid dalam pelajaran. Maka setiap guru harus memanfaatkan secara berkesan demi kejayaan murid pada masa yang akan datang. Ini yang ke-9 adalah potensi untuk disebarluaskan kepada pihak lain. Yang pertama, hemostasis clock diperkenalkan dan dilaksanakan bertujuan bagi membantu tahap kefahaman murid tingkatan 1 tentang tajuk hemostasis dalam benda hidup. Inovasi ini sangat sesuai digunakan bagi semua aras atau tahap murid. Murid dapat membayangkan proses hemostasis yang berlaku di dalam badan lebih baik berbanding hanya melalui penerangan guru. Murid juga dapat melibatkan diri secara langsung semasa guru mengajar dan interaksi dua hala juga sentiasa berlaku. Selain itu, kos juga adalah sangat murah dan mudah disediakan. Ianya juga sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas sebab bahan inovasi ini mudah dibawa dan ringan. Bagi sekolah yang mempunyai kemudahan LCD projector, mungkin ianya kurang sesuai dengan inovasi ini. Namun tidak menjadi kesalahan sekiranya seseorang guru itu ingin membuat kepelbagaian dalam teknik pengajaran. Maksudnya hanya tidak bergantung kepada penggunaan LCD, projector, ataupun mana-mana teknologi sahaja. Ini adalah gambar bahan inovasi homeostasis clock kami. Gambar yang pertama menunjukkan itu adalah ujian untuk kandungan air di dalam badan manusia. Apabila berlakunya mekanisme apabila berlakunya penambahan ataupun peningkatan kandungan air di dalam badan manusia. Di mana ianya melibatkan mekanisme pembetulan dan juga pusat kawalan supaya kandungan air di dalam badan manusia sentiasa dalam keadaan yang stabil. Itu sahaja pembentangan slide daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Faisal bin Ibrahim daripada SMK Singapura bersama dua rakan saya iaitu Cikgu Fazura dan Cikgu Samsiah akan membentangkan hasil inovasi pembelajaran kami iaitu homeostasis clock. Baik, homeostasis clock ini ataupun inovasi ini tercetus adalah daripada pemerhatian kami dalam pembelajaran dan pengajaran pelajar tingkatan 1 atau pelajaran sains di mana terdapat segelintir ataupun sebahagian pelajar yang tidak dapat membayangkan apakah yang berlaku
apakah yang berlaku homeostasis dalam badan benda hidup ataupun lebih khusus pada badan manusia. Baik, untuk menggunakan kit ini ataupun menggunakan inovasi ini, terlebih dahulu pelajar atau guru perlu membahagikan kelas kepada dua bahagian. Okey, dan selepas guru membahagikan kepada dua bahagian, guru akan membekalkan maklumat-maklumat tentang pusat kawalan, mekanisme pembetulan, sama ada untuk meningkat ataupun yang untuk menurun. Guru akan membagikan ataupun memberi maklumat ini kepada pelajar. Selepas maklumat-maklumat tentang pusat kawalan dan mekanisme pembetulan diedarkan, guru meminta seorang pelajar secara sukarela ke hadapan dan memilih keadaan homeostasis dalam badan kita. Okey, sama ada air dalam badan, suhu ataupun suhu badan. So, pelajar akan ke depan dan akan meletakkan kad tersebut di bahagian tengah jarum homeostasis clock. Pilih mana-mana. Baik, selepas pelajar tersebut meletakkan maklumat, contoh di sini air dalam badan, homeostasis iaitu kandungan air dalam badan. Okay, guru meminta untuk pelajar tersebut menggerakkan jarum sehingga menunjukkan satu jarum menunjukkan ke arah meningkat dan satu jarum menunjukkan ke arah menurun. Baik. Selepas itu, guru meminta pelajar tersebut menggerakkan secara perlahan jarum homeostasis clock ini sehinggalah menunjuk ke arah pusat kawalan. Baik. Dan apabila jarum menunjukkan air dalam badan meningkat dan menunjuk jarum kepada arah pusat kawalan, guru akan meminta pelajar-pelajar yang lain untuk menyatakan apakah yang berlaku pada pusat kawalan jika air dalam badan meningkat. Baik. Selepas itu, guru akan meminta untuk pelajar yang lain memberi maklumat apakah yang berlaku pada pusat kawalan bagi air dalam badan sekiranya menurun. Baik. Dan selepas guru mendapat jawapan daripada pelajar, guru akan mengarahkan pelajar menggerakkan lagi jarum homeostasis clock ke arah mekanisme pembetulan. Baik. Apabila jarum menunjukkan satu arah mekanisme pembetulan bagi meningkat dan satu bagi mekanisme pembetulan bagi menurun, sekali lagi guru akan meminta pelajar memberikan maklumat apakah yang akan dilakukan oleh mekanisme pembetulan apabila pusat kawalan telah mengesan dan apakah tindakan yang perlu dilakukan jika air dalam badan meningkat. Dan seterusnya, guru akan meminta pelajar menyatakan apakah yang berlaku kepada mekanisme pembetulan jika air dalam badan menurun. Dan seterusnya, pelajar akan menggerakkan jarum sehinggalah menunjuk ke arah stabil. Baik. Jadi guru ataupun guru boleh mengulang dengan menggantikan
maklumat di bahagian tengah homeostasis clock ini, iaitu keadaan homeostasis dengan keadaan yang lain. Contoh dia suhu badan. Okey, jadi sekian saja pembentangan kami tentang homeostasis clock. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.